Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Sebelum tu, mari kita lihat apakah itu patogen. Patogen ialah mikroorganisma yang membawa penyakit. Contoh patogen, virus, bakteria, protozoa dan kulat. Antara penyakit yang disebabkan oleh patogen, kita lihat yang pertama, virus. Boleh menyebabkan demam denggi, selesema, kayap. Bakteria boleh menyebabkan penyakit tuberkulosis ataupun batuk kering, taun, pneumonia ataupun paru-paru berair. Protozoa boleh menyebabkan penyakit malaria, kulat boleh menyebabkan panau, kurap dan athlete's foot ataupun kaki makan air. Penyakit boleh disebarkan melalui pelbagai cara, iaitu melalui makanan, air, udara, sentuhan dan vektor. Vektor ialah haiwan yang membawa penyakit, contohnya nyamuk, tikus dan lalat. Mencegah lebih baik daripada merawat. Baiklah, jadi untuk langkah-langkah pencegahan, kita akan menggunakan teknik aseptik. Teknik aseptik ialah menggunakan amalan atau kaedah kesihatan yang menyingkirkan patogen. Contoh teknik aseptik adalah pensterilan. Pensterilan bermaksud proses menyingkirkan mikroorganisma daripada objek atau persekitaran. Ada 3 kaedah pensterilan, iaitu penggunaan haba, penggunaan bahan kimia dan juga penggunaan sinaran. Kita lihat kaedah pensterilan yang pertama, iaitu penggunaan haba. Penggunaan haba ada 2 kaedah, iaitu pendilihan dan juga penggunaan autoclave. Memanaskan makanan dapat membunuh mikroorganisma. Air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma. Botol susu, sudu, garpu logam serta alat pembedahan direndam dalam air yang mendidih untuk menyingkirkan mikroorganisma. Sebab tu mak-mak kita dia suka rebus botol susu. Ingat, pucuk ubi je boleh rebus, punya botol susu pun boleh rebus untuk menyingkirkan mikroorganisma. Kaedah yang kedua adalah penggunaan autoclave. Suhu autoclave melebihi 130 darjah Celsius boleh membunuh mikroorganisma dan sporanya. Contoh bahan yang boleh disteril menggunakan autoclave ialah barangan kaca, medium kultur dan alatan pembedahan. Ni kita boleh lihat contoh-contoh autoclave. Ini yang biasa digunakan di dalam makmal. Pressure cooker juga merupakan contoh autoclave. Kaedah pensterilan yang kedua ialah penggunaan bahan kimia. Terdapat 2 kaedah ataupun 2 cara penggunaan bahan kimia ataupun 2 bahan kimia yang digunakan untuk mensteril. Yang pertama ialah antiseptik dan yang kedua adalah disinfektan. Antiseptik merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan mikroorganisma pada luka atau kulit. Contohnya larutan iodin, alkohol isopropil ataupun singkatannya IPA dan juga hand sanitizer. Semua bantai ubat kuning, betul tak? Ubat kuning tu kita bantai belaka. Iodine, tapi dia ada nama-nama khas dia. Macam ni acriflavin, ubat kuning, povidone. Kalau yang macam ni IPA ni biasanya sebelum disuntik, misi akan menyapukan dulu di permukaan kulit kita lah, sebelum misi suntik vaksin ke. Disinfektan ialah bahan yang digunakan pada benda bukan hidup dan tidak boleh disapu pada kulit kerana ia boleh merosakkan tisu badan. Disinfektan digunakan untuk mensterilkan dinding, lantai, selimut, cadar, mangkuk tandas dan kolam renang. Contoh bahan disinfektan ialah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Ni kita biasa jumpa di rumah. Biasa dulu-dululah mandi kolam. Kan kadang-kadang air tu kita berbau sesuatu. Kita bau macam bau bahan kimia kan. Itu klorin lah tu, klorin untuk membunuh mikroorganisma. Disinfektan ni tak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Jangan pula kita luka sikit kita pergi sapu klorok pula. Tak tahulah rasanya macam mana. Cikgu tak pernah cuba. Kaedah pensterilan yang ketiga ialah penggunaan sinaran.
terdapat beberapa sinaran yang boleh digunakan untuk pensterilan. Yang pertama ialah sinaran gamma. Sinaran gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sinaran ini dapat menembusi mikroorganisma dan membunuhnya. Alatan yang sensitif terhadap haba dan bahan kimia disterikan dengan menggunakan sinaran gamma. Contoh bahan yang menggunakan sinaran gamma ialah alatan plastik, ubat, vaksin, picagari dan juga alatan pembedahan. Bagi sinar ultra ungu, sinaran ini menghapuskan banyak mikroorganisma. Matahari merupakan sumber utama sinaran ultra ungu. Contoh objek yang boleh disteril menggunakan sinaran ultra ungu ialah tilam, bantal dan pakaian. Bilik pembedahan, tengok ni gambar ni, disterilkan dengan lampu khas yang mengeluarkan sinaran ultra ungu. Jadi kesimpulannya, ada 3 kaedah pensterilan iaitu penggunaan haba. Penggunaan haba ada 2 iaitu pendidihan dan juga penggunaan autoclave. Bahan kimia ada 2 iaitu penggunaan antiseptik dan juga disinfektan. Manakala penggunaan sinaran ada 2 contoh iaitu sinaran gamma dan juga sinaran ultra ungu. Okey, ingat pensterilan bermaksud proses menyingkirkan mikroorganisma daripada objek dan ataupun persekitaran, mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.